So kalau kita nak setkan coding untuk customer pertama yang separuh tu dia dah makan lagi tinggal suku, so kita tak bolehlah terus cakap burger sama dengan tinggal suku. Sebab customer yang kedua pun ada burger juga. So nanti compiler tak tahu kita nak refer burger siapa. So that's why dia kata instance variable kena access by creating object. So kalau kita nak access name, kita kena cakap beast1.name. Kalau kita nak ubah untuk beast2 punya name, nak jadikan GUKey, so kita kena letak beast2.GUKey. Sebab dia adalah instance variable. So kita kena specify siapa punya variable name yang kita nak ubah. Okay, so yang tu satu. And sebab benda ni string name, dia tak ada keyword static. So dari main method ni static. So dia tak boleh call variable yang bukan static. Dia boleh game dengan static je. So main method ni dia boleh usik int tail dengan double energy je. Sebab ni dua je yang static. So yang lain ni kalau dia nak access, dia kena access by creating object. So bila dia create object, baru dia specify object mana punya variable. beast1.name, beast2.name. Baru dia tak jadi error. Okay. So katakanlah kita buat macam ni. Beast1 sama dengan new beast. Ni syntax untuk kita create object. So bila kita create object, kita kena ada constructor. So kat atas ni lah constructor dia. And dalam ni kita tak letak any value. So bermaksud kita akan create constructor yang no argument constructor, default constructor. Okay, so bila kita create default constructor macam ni, and then kita nak call method yang kedua. Kita nak call method introduce. So dekat dalam method ni, kita nak dia print output yang macam ni. So dia akan tengok tail tu berapa. So value of tail tu dia akan masukkan sebagai parameter kat sini. So depending on the value of parameter yang dia terima ni, kita pakai switch untuk dia decide output mana yang dia nak display. So let's say biasa nak call function, kita bagi tahu nama function, kita tulis nama function dalam kurungan value apa kita nak hantarkan. So tapi dalam case ni main method ni static. Introduce method ni tak static. Maksudnya di instance method. So static tak boleh call whatever yang bukan static. So kalau kita letak statement macam ni pun akan jadi error. Sebab kat sini keyword main method tu static. So bila kita nak call apa-apa yang bukan static, kena call melalui object. So kita kena letak beast1.introduce. Dalam ni barulah kita bagi value apa yang kita nak hantar. So dekat sini value tail ni dia akan hantar masuk dekat dalam parameter method introduce. So kita buatlah satu switch. So dekat dalam switch tu dia akan check value of tail. So dalam case ni the first value setiap objek dia akan dapat value of tail sama dengan 1. So dekat sini kita baru create satu objek, Shukaku. So Shukaku ni dia akan dapat tail dia 1. So dekat dalam switch case ni dia akan print case 1. Sebab tu kita dapat ayat ni, sleep is better than human. Katakanlah kita create objek yang kedua, tapi dalam ni kita letak value lain, value 9. So bila kita create objek yang macam ni, kita tak boleh call constructor yang ni. Kita kena call constructor yang boleh terima value sebab kita letak value dalam ni. Okay, so bila kita buat constructor yang ni, dia nak set value tail yang static ni. Tail sama dengan value apa yang dia terima. So what happen is, bila kita dapat the second beast ni akan dapat value of tail dia sama dengan 9 sebab dia dah update. So kalau kita call back value of Shukaku punya tail, dia akan jadi 9 juga. Sebab ni adalah static variable, class variable. So seorang ubah, semua akan dapat value yang dah di-update tadi. Okay, so bila kita call balik this method, okay, dia akan print value yang ni lah untuk case 9. Okay, sebab class variable ni bila one object change the value, objek lain akan dapat value yang sama. Okay. So okay tak yang ni? Ni yang minggu lepas punya syllabus ni, belum masuk encapsulation lagi. Okay. Bimo okay tak?
Okay. So basically apa tu yang bis 2 new bis 9 tu kan, kalau masukkan 9 tu semua jadi 9 kan. So basically dia sama je dengan kalau kita nak ubah static integer tail sama dengan 9, boleh je macam tu ke? Macam mana nak ubah kat mana? Tak. Kalau static integer tail sama dengan 1 kan, semua jadinya tail semua jadi 1 kan. Kalau saya letak 9 pun semua pun 9 kan. Okay. Betul? Kalau bis 2 sama dengan new bis masukkan 9, semua pun 9 juga. So macam sama. Cuma kalau kita set dekat sini semua 9, nanti dekat switch case ni semua 9 lah. Ataupun bila kita dah create kat sini 9, kena ada objek lain yang ubah value dia so that boleh dapat value yang berlainan. Kalau kita nak value tu tak boleh diubah langsung, value static variable tu tak boleh diubah langsung, maksudnya kita set dekat sini 9, mana-mana objek nak ubah pun tak boleh ubah, kita letak keyword final ni. So dia akan jadi constant static variable. Okay. So bila kita letak kat sini bis9, tak boleh ubah langsung sebab dekat sini ada final. Ya, apa dia? Sebelum ni kan kita buat, kalau kita buat dekat dalam satu file .java ada dua kelas, kelas yang ada main method dia kena jadi public. Tu kalau case yang kita ada dua kelas ataupun lebih dalam satu .java file. Tapi kalau kita ada satu je file, tak letak pun tak apa. Sebab tu kebanyakan semua coding yang saya letak dekat dalam slide, yang mana satu kelas sahaja dia tak ada keyword public kat depan. Okay, so baru kita start dengan access modifier. Okay, so tadi kita tengok ada dua jenis access modifier. Dua jenis modifier. Satu access, satu non-access. So non-access yang kita tengok tadilah final dengan static tu. So access modifier, dia specify how data field and method in class can be accessed from outside of the class. Bila kita ada banyak file.java. So kita ada 1, 2, 3, 4 access modifier, but hari ni kita nak tengok 3 ni je. Protected ni minggu depan masa chapter inheritance. Okay, so beza antara setiap jenis access modifier ni adalah semakin kita menghala ke sini, visibility dia decrease. Maksudnya, kalau kita punya kelas tu kita letak keyword public, semua .java file boleh access kelas tu punya method dengan variable. Boleh call, boleh ubah. But, kalau kita letak dia default, hanya yang ada dalam folder yang sama sahaja yang boleh call ataupun modify. Kalau private, apa yang ada dalam kelas tu sahaja yang boleh ubah dan modify. Sebab tu dia kata visibility decrease. Makin dia ke sini, makin berkurang jumlah kelas yang boleh access dan modify any variable ataupun call any method. Okay, so kita tengok yang paling senang, public dulu. Okay, so public access modifier ni digunakan, boleh guna untuk kelas. So kita boleh letak keyword public class. Contoh kelas yang ada main method kita letak public. Kalau kita ada more than two class dekat dalam satu .java file. So satu kelas dia kena jadi public class. So keyword public tu kita boleh pakai dekat kelas. And main method pun dia kena ada keyword public. So kita boleh pakai access modifier public ni dekat method juga. And nak pakai dekat variable pun boleh. So what happen is bila kita letak perkataan keyword public ni, maksudnya apa-apa .java file boleh call dan access yang kita letak keyword public tu. Okay, contoh yang ni kita letak main method dia public. Kenapa kita letak main method public? So that bila kita nak run the program, Java Virtual Machine tu dia boleh invoke the main method from outside the class. Java Virtual Machine tu di Java coding juga sebenarnya. So bila dia nak call coding yang berada dalam file yang lain, so dia kenalah pastikan benda yang dia nak call tu status dia public. Sebab di luar daripada dia punya coding. So sebab tu kita letak main method sebagai public.